Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi dapat kita bersua dalam tausiah Ramadan. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung Ramadan. Selain daripada kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama kita juga melakukan persiapan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Pelbagai persiapan kita lakukan, dan raya tahun ini adalah berbeza dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Antaranya juga kita akan juga melaksanakan solat hari raya bersama keluarga, itu solat hari raya di rumah. Maka pada kali ini suka saya untuk berkongsi sedikit berkaitan bagaimana pelaksanaan solat hari raya di rumah. Bagaimana kita tahu bahawa solat sunat Hari Raya ataupun Aidilfitri ini yang bermaksud Aid itu kembali dalam keadaan fitrah yang suci daripada dosa, yang dosa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan solat Hari Raya ini disyariatkan, dan para ulama menyatakan hukumnya adalah sunat muakkad, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan solat Hari Raya ini. Bermula daripada dia disyariatkan sehinggalah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama menyatakan bahawa menunaikan solat solat hari raya ini hukumnya sebagaimana disebutkan sunat muakkad, dan sunat dilakukan berjemaah. Oleh bagaimanapun solat Aidilfitri ini boleh, bahkan sah hukumnya dilakukan secara bersendirian. Namun pastinya kita nak melaksanakan dengan yang terbaik. Ya. Maka untuk menaikkan solat hari raya ini ada dua perkara yang besar. Yang pertama solat, yang kedua berkaitan dengan khutbah. Yang itu khutbah hari raya. Kedua-duanya disunatkan. Boleh menunaikan solat hari raya tanpa khutbah, dan lebih afdalnya dan lebih utama ialah kita melakukan kedua-duanya. Sebelum ini kita hanya mendengar orang baca khutbah, tetapi dalam masa perintah PKP, perintah kawalan pergerakan ni, Allah beri kesempatan pada kita untuk belajar ilmu baru, bagaimana untuk melaksanakan solat Aidilfitri, dan terutamanya bagi ketua keluarga mereka juga untuk membaca khutbah, itu khutbah hari raya. Ambillah peluang ini, bahkan dia sebagai satu kenangan dalam hidup yang mungkin tak akan berlaku selepas ini, ya, untuk antaranya baca khutbah khusus kepada ahli keluarga kita sendiri. Tuan-tuan puan-puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbalik kepada yang pertama tentang solat hari raya, ya, di mana solat dilakukan solat hari raya ini 2 rakaat. Dimulakan dengan takbiratul ihram. Yang disebut takbiratul ihram itu lafaz Allahu Akbar, itu menjadi rukun solat. Kemudian disunatkan selepas takbiratul ihram untuk kita bertakbir sebanyak 7 kali, dan diselangi dengan lafaz mentasbih, menyucikan Allah dengan menyebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Di selepas takbiratul ihram kita terus bertakbir Allahu akbar, dengan sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, dan diikutinya sampailah 7. Jadi di antara takbiratul ihram dan juga takbir yang disunatkan itu semuanya 8 kali, dan dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah, dan yang keduanya dengan surah lazim. Dan menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah membaca surah Al-A'la. Terpulang kepada kita nak baca surah mana yang memudahkan kita.
Dan pada rakaat yang kedua, selepas daripada takbir intiqalat, daripada sujud yang kedua, rakaat yang kedua, kita berdiri Allahu Akbar, dan seterusnya bertakbir lagi sebanyak 5 kali. Di antara takbir tersebut diselangi dengan lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu secara ringkas ni, dan kita dah biasa melaksanakan solat sunat. Dan untuk solat sunat Idul Fitri dimulakan dengan solat dahulu, dan khususnya berkaitan dengan khutbah. Ada khutbah yang boleh kita laksanakan dengan mudah, yang antaranya hanya perlu kita laksanakan rukun khutbah itu, dan rukun khutbah hendaklah dibuat ataupun disebut dalam bahasa Arab. Khutbah yang pertama ada 4 rukunnya. Yang pertama menyebut lafaz alhamdulillah. Yang kedua berselawat pada Nabi SAW. Yang ketiga menyuruh manusia bertakwa kepada Allah. Yang keempat membaca sepotong ayat Al-Quran. Sebagai contoh, pada khutbah yang pertama yang paling ringkas, kita menyebut alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul huwallahu ahad. Maka selesailah khutbah yang pertama. Itu paling ringkas sekali, amat mudah. Kemudian pada khutbah yang kedua, di antara 2 khutbah itu disunatkan untuk khatib untuk duduk sekejap, beristighfar, mengajak untuk istighfar kepada Allah, dan seterusnya bangkit pada khutbah yang kedua, mengulangi perkara yang sama pada khutbah yang pertama. Dimulakan dengan menyebut alhamdulillah, berselawat pada Nabi SAW, menyuruh pada manusia untuk bertakwa kepada Allah, dan seterusnya membaca sepotong ayat Al-Quran, Qul a'udzu birabbin nas, dan yang kelima berdoa untuk seluruh umat Islam. Antara contohnya Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Contoh saya ulang sekali lagi untuk khutbah yang kedua, kita sebut alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, dan akhir sekali kita menyebut Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka selesailah khutbah hari raya, dan kita boleh melaksanakannya dengan jaya. Adapun ketika membaca khutbah, tidak diwajibkan untuk kita memegang tongkat. Ibaratnya kalau ini tongkat, mana tak diwajibkan pun. Bahkan kalau tak ada tongkat pun tak ada masalah. Jadi itulah seringkasnya bagaimana melaksanakan solat hari raya. Dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya di rumah masing-masing, yang antara telah diberi garis panduan tidak melebihi daripada 20 orang ahli keluarga berkumpul di saat pada hari raya. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal kebaikan kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Dan akhir sekali saya nak menyebut peringatan daripada Nabi SAW dalam hadis yang saya sebutkan secara ringkas. Nabi menyatakan Allah akan mengampunkan semua dosa hamba-Nya pada malam hari raya. Ada di kalangan sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, adakah itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah kata bukan. Bahkan Rasulullah menyatakan apabila seorang itu bekerja, maka dibayar gajinya. Maka upah ataupun gaji bagi orang yang melakukan ibadat Ramadan yang mencari keredaan Allah, maka Allah ampunkan dosanya pada malam hari raya. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah, dan juga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ungkapkan di antaranya apabila berhari raya menjadi sunnah kita berjumpa mana-mana dengan sesama muslim, menyebut taqabbalallahu minkum, dan kita menjawab minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan sebagai akhirnya saya mohon maaf sekiranya ada salah dan silap, dan
Selamat Hari Raya Adil Adha. Selamat Hari Raya Adil Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.